Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadzila Watira dari kelas 5 Einstein. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang peribahasa dengan menggunakan teknik rimba. Kumpulan haiwan yang pertama ialah reptilia. Reptilia ialah haiwan yang berdarah sejuk seperti buaya, ular, cicak, dan kura-kura yang bernafas dengan paru-paru, bertelur dan badannya diliputi kulit keras dan bersisik. Haiwan yang pertama ialah buaya. Peribahasanya ialah, air tenang jangan disangka tiada buaya, yang memberi maksud orang yang tidak banyak cakap itu jangan dipermudah, jangan disangka tidak berani. Contoh ayat ialah, Amanda seorang pelajar yang pendiam, tetapi air tenang jangan disangka tiada buaya, kerana dia merupakan juara pidato di peringkat daerah. Haiwan yang kedua ialah cicak. Peribahasanya ialah, seperti cicak makan kapur, yang memberi maksud mendapat malu dalam sesuatu majlis kerana kesalahan sendiri. Contoh ayatnya ialah, majlis hari jadi Karissa terpaksa dibatalkan kerana bekalan elektrik di rumahnya telah dipotong. Karissa begitu malu seperti cicak makan kapur. Kumpulan haiwan yang kedua ialah ikan. Binatang yang hidup dalam air dan bernafas melalui insang. Peribahasanya ialah seperti ikan dalam belat, yang bererti keadaan sesuatu yang terlalu sesak. Contoh ayatnya ialah, pada malam tahun baru, keadaan di dataran merdeka terlalu sesak seperti ikan dalam belat. Peribahasa yang kedua ialah seperti ikan balik ke lubuk, yang bererti seseorang yang pulang ke tempat asalnya setelah merantau sekian lama. Contoh ayat ialah, kepulangan Sarjan Ahmad ke kampungnya di Kedah setelah bersarah daripada pasukan polis seperti ikan pulang ke lubuk. Kumpulan haiwan yang ketiga ialah mamalia. Mamalia ialah haiwan yang bertulang belakang, badannya berbulu, jantungnya terbahagi kepada 4 gebuk dan menyusui anaknya. Contoh haiwan yang pertama ialah kerbau. Peribahasanya, seekor kerbau membawa lumpur semua terpalit, yang bererti disebabkan seorang berbuat buruk, nama kumpulannya menjadi buruk. Contoh ayat, sikap Syakir yang suka berbuat jahat itu menyebabkan nama baik sekolah kita tercemar, kerana seekor kerbau membawa lumpur semua terpalit. Contoh haiwan yang kedua ialah harimau. Peribahasanya ialah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, yang memberi maksud orang yang banyak berjasa tetap akan dikenang meskipun sudah meninggal dunia. Contoh ayat, jasa Al-Yurham Tuan Haji Kasim tetap dikenang oleh orang-orang kampung kerana beliau banyak berjasa. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kumpulan yang keempat ialah burung. Ciri-ciri burung ialah berbulu, berkaki 2, bersayap, dan biasanya dapat terbang dan unggas. Contoh peribahasa yang pertama ialah, satu sangkar, 2 burung, yang bermaksud 2 orang perempuan berebutkan seorang lelaki. Contoh ayatnya ialah, rumah tangga Akmal porak-peranda kerana isteri-istrinya enggan berdamai. Begitulah kalau satu sangkar 2 burung. Contoh peribahasa yang kedua ialah, ibarat burung diam dalam sangkar, yang bererti orang yang terikat hidupnya. Contoh ayat, anak gadis Encik Afendi yang jelita itu tidak dibenarkan bebas bergaul dengan teman-temannya. Hidupnya tak ubah ibarat burung diam dalam sangkar. Kumpulan haiwan yang terakhir ialah amfibia. Jenis binatang berdarah sejuk seperti katak yang hidup di dalam air pada peringkat awal hayatnya dan di darat kemudiannya setelah besar. Contoh peribahasanya ialah seperti katak di bawah tempurung, yang bererti orang yang cetek pengetahuannya.
Contoh ayat, inara seperti katak dalam tempurung karena langsung tidak mengetahui tentang perkembangan dunia. Contoh peribahasa yang terakhir ialah alim bagai katak di tepi air, yang bermaksud orang yang banyak ilmu pengetahuan tetapi tidak menggunakannya. Contoh ayatnya ialah sikap Helmi yang alim bagai katak di tepi air itu dikritik hebat oleh kaki tangan bawahannya karena dia tidak menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk memajukan syarikat. Antara keistimewaan kit pembelajaran ini ialah dapat dihasilkan mengikut kreativiti sendiri, mudah dibawa kemana sahaja, serta menarik dan memudahkan untuk mengingati peribahasa yang ingin dipelajari karena kelebihan gabungan visualnya. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung pembentangan saya. Dengan ini saya ingin mengakhiri pembentangan saya dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Itu sahaja daripada saya, Nur Fadzila Watira. Sekian, terima kasih.